Warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid yang hadir dalam kelas ni lah. Tahniah kerana anda berjaya masuk ke kelas kita pada pagi ini. Walaupun kawan-kawan anda sedang lena di ulit mimpi, kita dah hadir dalam kelas. Baik. Semoga insya-Allah hari ini kita akan menjalani kelas dan mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kita gunakan sepanjang kita kita belajar ni lah insya-Allah. Dan juga kalau boleh ilmu ni awak dah pakai nanti sampailah ke akhir hayat awak nantilah insya-Allah. Baik. Apa yang kita akan belajar hari ini? Hari ini adalah berkenaan dengan ulang kaji. Kita buat sedikit ulang kaji. Saya difahamkan awak dah belajar sehingga bab 3 dan dah habis. Okay, dan awak juga sudah menjalani SC LFH iaitu Self Challenge Learning from Home. Jadi kamu dah nilai diri awak, apa yang awak faham berkenaan dengan teori. Okay, teori. Yang kamu belajar selama ni adalah teori. Okay, teori sahaja. Jadi, kita balik kepada bab 2, ulang kaji, dan kita bersedia untuk melakukan kerja amali untuk melayakkan awak mendapat TP. Alright? TP itu tahu tak apa dia? TP itu adalah tahap penguasaan. Baik, untuk setiap bab ada tahap-tahap penguasaan dia tersendirilah. Okey. Nanti saya akan jelaskan di akhir kelas. Yang ini saya akan masuk terus bab 2 supaya kita dapat refresh balik apa yang kamu dah belajar. Okey. Tapi hari ini kita just masuk sehingga bab 2.1.1 sahaja. Bab 2.1.1 tu pun sangat banyak benda yang awak kena faham balik. Alright. Dan ianya adalah satu gabungan daripada apa yang awak dah belajar daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 2. Okey. Awak kena ingat yang awak dah belajar benda ni. Dah lama dah awak belajar. Okey. Semua sekarang ni awak kena aplikasikan saja apa yang awak dah belajar. Dulu awak belajar, cikgu bagi awak tugasan saya ajar, cikgu ajar, cikgu petang ajar dan kamu aplikasikan berdasarkan kepada set ataupun keadaan yang ditentukan oleh kita. Okay, cikgu kata okey, sekarang kamu kena buat baju. Baju ni macam mana keadaan ni? Saya sebagai seorang guru yang memberi saya yang memberi cadangan, saya yang memberi pandangan. Okey, sekarang ni kamu kena aplikasikan benda yang sama. Cuma kamu nak dapatkan pandangan dan cadangan tu bukan daripada cikgu, tetapi daripada orang yang ada di sekeliling awak. Okay, kamu kena buat questionnaire, kamu kena buat soalan, kamu kena buat Google Form. Sekarang ni style Google Form lah, senang. Okay, tak payah awak nak buat kertas banyak-banyak, awak photostat ke apa, tak perlu. Just awak buat satu form, satu link yang membolehkan anda buat satu soal seridik lah. Alright. Kita teruskan dengan slide kita. Okay, apa itu 2.1.1? Apa yang ada dalam 2.1.1? Menyatakan produk yang hendak dilaksanakan. Sekaligus dia punya tajuk pun kita dah faham. Jadi 2.1.1 adalah untuk menyatakan sahaja. Okey? Menyatakan produk yang hendak dihasilkan. Kalau tajuk dalam buku teks dia panjang. Menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan projek brief. Okey? Pertama sekali yang awak kena lakukan untuk menghasilkan produk adalah mendapatkan maklumat. Okay. Daripada mana nak dapatkan maklumat? Macam yang saya kata, kalau awak dalam kelas saya rasa dua orang ni tak pernah masuk kelas saya rasanya. Right? Sebab saya mengajar lelaki saja. Setiap kali saya kata, apabila nak hasilkan produk, kita tak perlu fikir panjang, kita just tanya pelanggan apa yang dia nak. Okey, maksudnya produk yang kamu nak hasilkan tu, contohnya, kamu nak hasilkan satu beg. Okey, satu beg. Tetapi kamu tak tahu nak hasilkan beg yang macam mana. Adakah beg yang katalah beg yang digunakan untuk mengembara itu sesuai untuk budak sekolah pakai? Ataupun adakah beg yang berjenama itu ataupun beg fashion ni lebih sesuai untuk pelajar pakai? Okey. Itulah yang kita nak tahu. Siapa yang nak bagi tahu kita? Jadi itulah fungsinya kita nak dapatkan maklumat atau data daripada pelanggan. Pelanggan kita siapa? Orang di sekeliling kita yang akan guna
produk yang akan dihasilkan. Cikgu, habis produk tu nak memang pelanggan ke yang tentukan apa nak kena hasilkan? Tidak. Kamu kena ada satu idea yang general ataupun idea umum. Contoh, saya difahamkan cikgu kamu sebelum ni dah ada cadangan untuk membuat satu bag. Okey, satu bag. Ini dimasuk dalam reka bentuk fashion sebab kita ada beberapa reka bentuk. Daripada awak belajar tingkatan 1 sampai dah tingkatan 3 ada, saya tak ingat ada berapa. Nanti saya cek balik. Sebab sangat banyak. Di tingkatan 2 saja ada 6, 7, 8, 9. Ada 9 reka bentuk, 6, yalah. Sorry, 5, 6, 7, 8. Minta maaf. Ada 8 reka bentuk yang awak boleh gunakan dalam penghasilan produk. Okey. Saya namakan satu-satu lah supaya kita ingat balik. Yang pertama adalah reka bentuk vertigasi. Kemudian reka bentuk fashion. Kemudian ada reka bentuk mechanical. Ada reka bentuk elektrik. Ada reka bentuk elektronik. Ada reka bentuk aquaponik. Ada reka bentuk makanan. Ada reka bentuk mekatronik. Ada 8 semua. Betul, saya cakap 8. Kemudian dalam bab 2, tingkatan 2 juga awak ada belajar sedikit berkenaan dengan teknologi pembuatan. Macam mana awak nak hasilkan produk-produk ni. Okey, nanti saya akan pergi lebih detail lah benda tu. Okey, seterusnya. Ini adalah langkah-langkah untuk menghasilkan produk. Tetapi kita tekankan kepada 3 ini dahulu, iaitu kajian keperluan pelanggan, penyelesaian masalah secara inventif dan juga project brief. Okey, kita pergi satu persatu. Apa itu kajian keperluan pelanggan? Untuk kajian keperluan pelanggan ada 3 perkara yang awak kena kenal pasti. Okey, ada 3 perkara yang awak kena kenal pasti. Awak kena dapatkan maklumat ni macam mana pun awak kena dapatkan juga. Okey, yang pertama adalah maklumat pelanggan. Melalui kebiasaannya kajian ni kita gunakan kaedah borang. Tapi disebabkan zaman ni kita tak boleh nak bertemu face to face, kita tak boleh bertemu muka dengan muka. Jadi kita tak boleh nak buat secara borang yang borang tu kemudian hantar dekat orang ataupun kita temu ramah dia kita isi, tak boleh. Kalau boleh semua benda kita kena lakukan secara online. Kalau awak nak buat temu ramah. Okey, Cikgu Khairul. Saya. Sebenarnya yang borang ni yang untuk masa kita bersemuka, dia orang dah buat tapi saya rasa kita suruh buat balik lah sebab sebab kena buat balik sebab kadang-kadang yang perempuan mungkin dia nak buat baik, yang lelaki tu. Sebab kita kena terangkan juga sebab takut nanti yang tak dengar ni nanti tak tahu nak buat apa. Yelah. Kena bagi tahu dia orang yang awak dah buat tu tak apa, biar je kat sekolah. Ada kat sekolah lagi saya simpan. Saya memang simpan dia punya projek hari tu. Jadi yang itu kena buat jugalah semula. Yang ini kena buat. Kalau tak buat kita tak tahu produk kita nak buat kita tak boleh nak dapatkan TP1. TP1 sangat susah tau sebenarnya. Sebenarnya kita buat semula daripada awal lah. Just nak bagi tahu kita akan buat semula daripada awal sebab kita buat 13 minggu lagi ni nak habiskan sampai bulan tahun depan kan. Kelas kita sampai tahun bulan 2 kan. Bulan 12. Tapi kita bukan dia orang sampai tahun depan ke? Dia orang itu kelas SPM. Itulah tu maknanya kita akan mula daripada awal balik. So kita akan guna secara online lah sebagai awak link borang apa semua tu. Nanti saya akan ajar lah macam mana nak buat Google Form apa semua tu saya akan ajar. Jangan risau. Saya tak akan tinggalkan awak seorang-seorang. Sebab tingkatan 2 tahun ni saya dah mula ajar dia orang buat Google Form dan dia orang pun ada distribute Google Form. Jadi kalau dulu tak ada benda ni. Dulu tak ada. Kita pakai kertas, hantar-hantar. Tapi tahun ini kita start mula ajar murid guna Google Form. Kalau untuk geografi saya dengar tak boleh pakai Google Form. Saya tak tahu kenapa. Takut tak valid ke apa ke. Yang itu terpulang lah. Yang itu ada cara-cara dia. Okay, kita pergi satu persatu dulu. Maklumat pelanggan. Apa maklumat yang perlu ada? Okay. Ini adalah borang yang biasa kita gunakan. Bahagian A. Dia dalam satu borang tu banyak bahagian lah. Jangan awak bagi muka surat pertama untuk maklumat je. Lepas tu muka surat kedua lain pula. Muka surat ketiga lain. Tak, janganlah macam tu. Dalam satu muka surat yang pertama tu kalau muat lah semua sekali. Okay, kita kena tahu pelanggan kita.
siapa pelanggan kita, apa yang dia ada, apa kelebihan dia, apa kekurangan dia. Contoh, dalam ni dia tulis nama dia Hisham bin Salim, nama dia lah. Penting ke nama ni? Tak penting sangat sebenarnya. Alright. Bukanlah kata tak penting langsung, tapi cuma dalam kita mengasingkan maklumat tu tak penting lah, tak perlu nak ada kolom nama apa semua, tak perlu. Yang penting adalah tu, jantina. Kenapa penting jantina? Sebab satu, bila buat bag katalah kan, fashion. Bila kata buat fashion, kadang-kadang lelaki ni pandangan dia berkenaan dengan fashion ataupun pandangan dia berkenaan dengan sesuatu benda yang berkait dengan pakaian berbeza dengan perempuan. Okay, jadi itu sebabnya kita kena ambil jantina. Okay, kita kenal siapa. Kalau lelaki fikiran dia macam ni, kalau perempuan fikiran dia macam ni. Okay, nombor telefon untuk memudahkan kita mendapatkan maklumat seterusnya jika perlu. Kemudian email, umur. Umur pun penting. Sebab kadang-kadang umur yang 20 tahun ke 30 tahun pandangan dia berbeza. Daripada 30 sehingga 40 berbeza juga. Dia ada tahap-tahap umur dia. Jadi kamu sebagai seorang pereka, kamu kena mereka sesuatu yang bersesuaian untuk setiap pelanggan awak. Katalah pelanggan awak terdiri daripada pengguna yang berumur antara 20 sampai 40 tahun. Okey, yang 30-40 lain pandangan. Yang 20 sampai 30 tadi lain pandangan dia. Jadi kamu kena gabungkan pandangan yang ada, lepas tu kamu kena hasilkan satu produk yang dua-dua peringkat boleh guna. Okey, macam mana? Yang itu nanti saya keterangkan lagi lah. Benda ni berkait-kait. Okey, kemudian pendapatan dia. Sebab apa kita tak tahu pendapatan dia? Kalau awak hasilkan satu produk yang memerlukan orang membeli dengan harga yang mahal, adakah dia mampu beli? Ataupun adakah dia tidak mampu beli? Sebab pengguna-pengguna kita berbeza. Ada yang gaji bawah 500, ada yang gaji atas 500. Pulanglah. Tengok pada keadaan dia. Okay. Kemudian alamat tempat tinggal. Itu biasalah. Alamat, tempat beli belah. Kita nak tahu di mana dia selalu membeli. Ini adalah maklumat-maklumat asas. Dan bukan kata semua ni maklumat yang awak perlu ada. Okay. Tapi maklumat-maklumat ni adalah berdasarkan kepada apa yang awak perlukan. Contoh tadi saya kata fashion kan. Saya kata umur tu penting ataupun jantina itu penting. Jadi maklumat tu mesti ada. Kalau awak hasilkan contoh dalam buku teks awak ni ada pengilat kasut. Adakah umur itu penting? Tidak. Adakah jantina itu penting? Ya. Adakah lelaki lebih banyak guna pengilat kasut atau perempuan yang lebih banyak menggunakan pengilat kasut? Secara umumnya yang kita tahu lelaki lah sebab dia orang menggunakan kasut kulit. Kalau yang perempuan dia suka pakai kasut yang jenis berwarna-warni. Okay, dia tidak berkaitan dengan pengilat kasut. Kalau ada pun 2-3 orang je yang pakai. Baik. Sebab tu setiap maklumat adalah berbeza berdasarkan produk yang awak nak hasilkan. Kalau katalah awak nak hasilkan reka bentuk makanan. Okay, reka bentuk makanan. Kadang-kadang lelaki dia suka benda makanan yang ringkas. Contoh nasi goreng. Okay, hias macam mana? Hiaslah macam-macam mana pun tak kisah asal boleh masuk makan dalam mulut. Itu lain. Kalau ada perempuan, tak, saya nak benda tu mesti nampak cantik, comel, ada gambar arnab kat atas. Itu berbeza. Alright? Itu namanya kita mendapatkan maklumat pelanggan berdasarkan apa yang kita nak yang berkait dengan produk tersebut. Okay, seterusnya. Apa yang perlu ada dalam borang juga adalah latar belakang produk. Okay. Latar belakang produk yang digunakan sekarang. Contoh. Kita berilah sesuatu yang janganlah kita bagi general sangat. Cik tolong isi apa barang yang cik tengah guna. Apa barang yang aku guna? Hari-hari aku guna banyak barang. Tak akan cakap macam tu. Okay. Kita bagi spesifik. Encik nak kilatkan kasut guna apa? Itu adalah maksudnya. Okay. Nama produk yang digunakan, apa nama? Encik gunakan untuk kilat kasut pakai apa? Okay, dalam ni dia kata berus kasut. Contoh beg. Encik, kamu pergi sekolah pakai beg yang macam mana? Okay, beg sandam ataupun beg galas ataupun beg bimbit. Macam-macam jenis beg. Alright? Jadi kita tentukan apa yang kita nak. Okay, nama produk. Produk tu dia yang akan tentukan produk secara detail. Kita bagi secara umum. Okay? Dan jangan terlalu umum. Kau pergi sekolah bawa apa? Jangan cakap macam tu. Cakap pergi sekolah bawa beg macam mana? Okay. Beg boleh jadi beg bimbit. Tahu beg bimbit yang kita pegang pakai tangan tu. Ataupun beg galas. Beg galas yang kita letak kat bahu. Ataupun beg, beg galas
macam mana? Lupa dah. Beg galas rasanya galas kat bahu. Lepas tu beg silang tu. Sling bag pun ada juga, ataupun beg bertali satu je. Jenis silang juga tapi satu je tali dia. Okay, galas juga tapi satu je tali dia. Ada je macam-macam jenis beg. Dan beg yang mana selalu orang gunakan? Ataupun dia orang suka bawa plastik beg dia pergi sekolah. Kita tak tahu. Okay, kadang-kadang budak ni pelik-pelik. Bawa plastik beg pun ada pergi sekolah. Contoh kita dapatkan maklumat apa yang dia biasa bawa. Okay. Kemudian ciri produk yang digunakan, berus kayu dengan bulu sintetik. Okey, dia pun ceritalah beg dia tu daripada nylon contohnya, ataupun beg kalis air contohnya. Okey, dengan 2 penggalas di bahu. Contoh dia cerita. Kemudian mengapakah produk digunakan? Untuk apa? Untuk bawa beg pergi sekolah. Bawa buku pergi sekolah, ataupun ada yang ekstrim sikit dia berani jawab bawa mainan pergi sekolah, contoh budak-budak kan. Kemudian kebaikan produk sedia ada. Produk sedia ada maksudnya beg yang dia pakai tu sangat mudah untuk dibawa ke mana-mana dengan hanya menggalas di bahu contoh. Ataupun beg itu diselempangkan di melintasi bahu saya supaya senang saya nak cabut keluar bila nak lari sekolah. Contoh. Okey. Tak adalah, itu contoh saja, jangan buat pula. Kemudian kelemahan dia. Kelemahan dia macam-macam boleh. Beg terlalu kecil ataupun beg mudah koyak, zip mudah rosak. Itu adalah satu contoh-contoh kelemahan yang ada. Itu adalah kelemahan produk yang dia sedang gunakan. Bukan kelemahan pada produk yang awak nak hasilkan. Kemudian yang terakhir adalah latar belakang produk. Okey, latar belakang produk ni apa dia nak tahu? Apa jenis penambahbaikan yang kita boleh tambah baik? Bukan latar belakang produk. Astaghfirullahaladzim. Penambahbaikan. Sorry. Saya lupa nak tukar. Okey. Penambahbaikan. Apa jenis penambahbaikan yang kita boleh tambah? Okey, contoh tadi saya kata zip. Okey, untuk contoh beg tadi lah. Kata zip mudah rosak. Jadi gunakan zip yang lebih tahan lasak, yang lebih besar dan lebih mudah digunakan. Lepas tu apa lagi? Mudah koyak. Gunakan material yang tahan seperti jeans, seperti nylon, macam-macam jenis lah. Ada macam jenis fabric. Nanti awak boleh buat kajian jenis-jenis fabric yang sesuai untuk dijadikan beg dan sangat tahan lasak. Macam-macam. Kevlar yang orang pakai untuk vest kalis peluru tu kan. Yang itu pun ada bahan yang digunakan untuk beg. Kemudian bahagian B, lain-lain isikan. Okey, ini adalah maklumat tambahan yang awak perlukan lah. Contoh macam dia, bilangan kasut yang anda miliki. Okey. Sebab ini adalah pengilat kasut. Kalau awak nak untuk beg, awak boleh tulis bilangan buku yang dibawa setiap hari ke sekolah. Contoh. Okey, katalah 5 buah buku. Dia akan tulis tu. Jenis bahan bagi kasut ini nyatakan. Boleh juga awak tukar kepada purata ketebalan buku berdasarkan muka surat. Contoh macam buku teks awak ni. Buku teks awak ni ada berapa muka surat? Ada 176 muka surat. Purata dia lebih kurang 200 lah. 200 muka surat untuk setiap buku teks. Tulis macam tu. Kemudian kekerapan menggilap kasut awak boleh tukar kepada kekerapan bawa buku tak boleh lah. Hari-hari lah awak bawa kan 5 hari seminggu. Awak tukarkan kepada kekerapan mengeluarkan dan memasukkan buku. Contoh. Alright. Ataupun sama juga setiap hari awak buat kan. Ataupun awak katalah kekerapan awak membaling beg ke, contohlah. Ataupun cukup sekadar 2. Boleh juga. Tidak masalah. Alright. Itu adalah borang maklumat yang perlu ada dalam borang. Okey. Awak boleh rujuk. Ada dalam buku teks. Awak boleh rujuk. Alright. Ada buku surat. Awak boleh rujuk borang ini di muka surat 40. Alright. Dan tukar maklumat-maklumat yang awak perlukan berdasarkan produk. Jangan awak tiru bulat-bulat. Okey, contoh nama produk yang digunakan. Awak tulis kat situ siap-siap pun boleh, tidak ada masalah. Contoh awak nak kata beg sekolah, tulis tu beg sekolah. Beg sekolah contohnya kat atas tu kan. Kemudian nama produk yang digunakan beg sekolah, beg galas ke, okey, beg bimbit ke, terpulang. Okey, biar pelanggan yang menjawab. Dia orang lebih tahu apa yang dia orang guna walaupun awak rasa macam salah lah. Okey, biarkan dia orang jawab. Right? Itu adalah borang
yang digunakan untuk mendapatkan maklumat. Itu sekadar maklumat. Bab 2.1.1 ni sekadar untuk menyatakan maklumat saja. Okey. Kemudian kita pergi berpindah kepada penyelesaian masalah secara inventif. Ini awak kena ingat balik tingkatan 2 bab yang pertama. Okey. Penyelesaian masalah secara inventif. Ini adalah dia punya tangga-tangga dia lah. Dia punya peringkat-peringkat dia. Mula daripada mana sampai mana. Okey, ini bermula dengan kenal pasti masalah. Okey. Setiap penyelesaian mesti bermula dengan mengenal pasti. Kamu kena kenal dulu apa masalah yang awak ada. Contoh beg tadi. Apa masalah beg tadi? Kita kenal pasti melalui mana? Borang kaji selidik yang kita bagi kepada pelanggan. Oh siap. Bukan kaji selidik. Borang kajian keperluan pelanggan. Alright. Saya bagi kaji selidik lah sebab saya tak biasa dengan terms-terms ni. Saya adalah manusia yang tidak suka mengikut terms. Ada nama pun saya tak ikut. Saya ikut suka hati saya je bagi nama. Tapi saya faham lah apa benda dia nak. Okey. Berdasarkan borang yang awak dah buat tadi, awak akan dapati bahawa ada bahagian tadi, tak ingat tak? Bahagian yang kita panggil sebagai penambahbaikan. Dalam penambahbaikan itulah ada contoh-contoh penyelesaian masalah. Alright? Sebab apa? Penambahbaikan tu hadir ataupun penambahbaikan tu datang setelah adanya kelemahan. Setiap produk, jangan tipulah kata tak ada kelemahan. Tak ada produk yang perfect dekat dalam dunia. Sedangkan kasut yang awak pakai hari-hari, selipar yang awak pakai hari-hari tu pun ada masalah. Walaupun awak kata inilah yang terbaik. Tidak. Dia ada masalah dia. Apa masalah selipar yang awak pakai hari-hari? Siapa boleh bagi tahu saya? Farah ke Eliana, apa masalah ataupun apa kekurangan produk selipar yang awak pakai hari-hari? Cuba awak nyatakan. Cuba awak ni. Tak ada siapa nak tahu. Okey, baiklah. Saya bagi contoh lah. Selipar yang awak pakai tu. Apa kelemahan dia? Kelemahan dia yang paling ketara sekali adalah apabila awak dah selalu guna, dia akan haus. Jadi awak pun licin, jatuh. Okey. Itu juga adalah masalah. Macam mana nak selesaikan dia? Okay. Penggunaan bahan ataupun barang yang lebih tahan lasak. Contoh, kita boleh macam-macam bahan ada. Kevlar, macam saya kata tadi Kevlar. Kevlar adalah satu bahan yang sangat tahan lasak dan sangat boleh digunakan secara lasak. Okay. Kalau katalah bunga, saya panggil bunga lah. Tapak kasut awak tu, tapak slipper tu, kalau guna Kevlar, memang boleh tahan lebih daripada 10 tahun pun boleh. Tidak ada masalah sebab dia sangat tahan. Bayangkan dia boleh tahan tembakan peluru, takkan dia tak boleh tahan awak berlari pakai slipper tu. Alright. Tapi harga dia sangat mahal lah. Harga Kevlar tu, bahan Kevlar tu satu kaki persegi je dah berapa ribu kan, berapa ratus kan. Takkan awak nak pakai slipper yang harga beratus-ratus ringgit dan awak pergi pasar je. Tak sesuai. Betul? Baik. Penyelesaian secara inventif bermula dengan mengenal pasti masalah berdasarkan borang yang awak dah buat. Okey. Kemudian kita pergi kepada pembinaan model fungsi. Yang ini juga adalah bab tingkatan 2. Ingat balik yang memegang tu. Okey. Saya cukup suka buat lawak memegang ni. Alright. Lawak memegang ni bermula dengan kita tahu dulu apa benda yang memegang first kali. First kali, apa dia? Kalau benda itu berkait dengan lantai, lantai lah. Kalau benda itu berkait dengan tangan, tangan lah. Contoh yang diberi adalah pemegang berus. Okey. Berus kasut. Okey, berus kasut ni apa yang digunakan untuk memegang? Dah tentulah tangan awak. Takkan awak guna berus kasut pakai kaki pula kan? Tak mungkin. Ataupun gigi. Jadi pertama sekali adalah benda yang memegang. Benda yang memegang produk tersebut. Yang first kali. Right. Kalau kata berus kasut, yang pertama sekali yang memegang dia adalah tangan lah. Tangan awak lah yang buat kerja. Kemudian dia memegang apa? Pemegang berus. Kenapa pemegang berus? Ini saya tak boleh terangkan lah. Benda ni sepatutnya awak dah tahu. Jadi awak kena nyatakan. Contoh beg tadi. Okay, beg. Beg ada beberapa bahagian. Bahagian simpanan barang, bahagian poket, bahagian tali untuk apa ni? Untuk digalas tu. Okay, pemegang beg lah, kita panggil pemegang beg.
Itu adalah komponen-komponen. Tapi tidaklah sebanyak macam ni. Alright. Bermula dengan bahu. Contohlah, kita pakai dekat bahu lah contoh bag tu. Bahu memegang pemegang tali bag. Contoh saya panggil tali bag, saya tak tahu nak namakan dia dengan jelas. Nama dia nanti kalau kita dah buat nanti kita akan cari satu persatu terma-terma dia. Alright. Kita pegang tali bag lah, kita panggil tali bag. Kemudian tali bag tu memegang apa? Memegang tempat simpanan. Contoh, dia pegang tempat simpanan pula. Kemudian tempat simpanan tu memegang apa? Memegang poket dekat depan dia. Lepas tu poket tu memegang apa? Dah tak ada apa dah kat dalam tu. Alright. Kemudian lepas tu awak buat lagi anak panah. Yang ini dia panggil gam. Gam tu sepatutnya kalau ikutkan kepada model fungsi yang tingkatan 2, gam itu bukan berada di situ. Gam tu sepatutnya berada di sini. Saya je yang berani salahkan buku teks. Okey, gam ni bukan kat sini tau. Dia sepatutnya dia di bawah ni. Di bawah sini. Okey, kemudian anak panah dia macam ni. Itu. Dan dia macam ni. Maksudnya dia memegang dua benda sekaligus. Sebab tu saya kata tahun lepas kepada murid-murid, apa saja yang mengikat. Contoh gam. Contoh skru. Contoh nut. Apa lagi? Bolt. Itu semua adalah benda yang memegang dua benda sekaligus. Dia tak boleh pegang satu. Dia kena pegang dua. Sebab sifat dia adalah menyambungkan. Jadi, model fungsi dia kena ada kedua-dua benda tu sekaligus. Right? Okay. Kena ada kedua-dua tu sekaligus. Kalau perlukan macam benda yang macam ni, dia tak boleh kata rongga memegang berus. Dia memang memegang. Rongga tu memegang berus. Tetapi kita tak boleh letak gam dekat tengah-tengah tu. Sebab mungkin juga kita boleh ganti dengan benda lain. Alright? Dan mungkin juga gam itu adalah salah satu daripada faktor yang menjadi punca kepada produk tersebut tidak boleh digunakan. Okay? Jadi kita letak dekat luar. Supaya kita senang untuk mengendalikan sekiranya ada apa-apa masalah yang hadir berkenaan dengan gam ni tadi. Right. Sebab dia memegang dua benda. Okay. Kadang-kadang ada benda yang sesuai pakai gam. Ada benda yang tak sesuai pakai gam. Ataupun kena pakai dua benda sekaligus. Macam kalau awak buat kerja kayu, dia ada gam kayu dan dalam masa yang sama dia ada paku. Okay. Untuk menguatkan pegangan satu-satu projek kayu tersebut. Contohnya macam nak buat almari. Kamu kena gunakan gam dan juga paku. Alright. Kemudian, seterusnya yang ni dia punya ni lah. Dan untuk model fungsi, awak kena ada garisan-garisan ni. Anak panah ni. Okay, ingat balik. Yang tebal apa, yang nipis apa, yang menggerutu, beralun ni apa. Okay, yang maksudnya yang kalau biasa saja anak panah tu maksudnya diperlukan dan mencukupi. Kalau terlalu tebal, diperlukan tapi terlalu banyak. Okey, kalau nipis sangat diperlukan tetapi terlalu nipis. Garisan putus-putus. Sekejap saya check balik. Lupa dah. Tak salah saya garisan putus-putus. Tingkatan 1, tingkatan 2. Saya buku teks semua ada kat sini. Alright. Untuk yang projek ni, saya harap awak dah fikir tahu nak buat apa. So, kalau tak silap saya, macam kelas yang saya ajar ni, ramai yang pelajar perempuan ni nak buat beg. Jadi kalau awak kena tahu awak nak buat apa, baru awak boleh buat semua benda yang cikgu cakap ni. Itu betul. Kalau awak tak tahu produk apa nak buat, memang awak tak boleh buat benda-benda ni. So kalau hari tu tak silap saya, budak perempuan, murid perempuan ramai yang nak buat beg daripada jeans kan. Betul. Pakai tu. Jadi awak boleh teruskan ataupun awak cubalah dalam minggu ni juga awak kena fikir awak nak buat apa. Kalau awak tak boleh fikir lagi, nanti awak tak tahu nak buat benda ni semua tak boleh. Dia stuck kat situ. Betul. Betul je. Macam Badrul. Badrul tu nak buat apa? Saya pun tak ingat. Badrul kelas saya ke? Kelas saya kan Badrul. Badrul kelas Kak. Badrul ni semua kena fikirlah awak. Eliana kelas baru. Baru boleh buat yang apa tu? Yang daripada borang dah tahu produk baru boleh mula daripada mula balik. Jadi awak kena. Kalau tak nanti susah. Betul.
Okay. Awak boleh teruskan apa produk yang awak dah rancang hari tu sebelum kita cuti sekolah. Sebelum kita PKP kan kita sepatutnya buat benda ni dulu, tapi kita dah PKP, kemudian cikgu-cikgu dah up pula, dah lompat ke bab 3. Jadi sekarang ni awak flashback balik apa yang awak nak buat sebelum kita PKP tu. Awak buat je benda tu, sambung je balik. Cuma yang sekarang ni Cikgu Khairul kata macam borang-borang yang awak dah isi sebelum ni, kita biarkan je kat sekolah sebab borang tu pun ada kat sekolah, dia dekat saya. Nanti Cikgu Khairul akan ajar cara nak isi secara Google Form. Dia akan guide awak. Tapi awak kena fikirlah. Semua tu ada video tu, tak ada masalah. Benda tu semua ada. Sebab saya baru lepas ajar budak tingkatan 2 sebelum saya sempat mengajar awak lah. Ada video tu semua ada. Just saya masukkan je. Alright. Dan satu lagi saya nak nasihatkan, awak buat produk yang senang sebab sekarang pun awak dekat rumah kan. Jadi bagi saya awak tak payahlah fikir produk yang canggih-canggih sangat. Tapi kalau awak rasa awak boleh dapatkan dia punya bahan-bahan ke alat-alat, ni semua baru masuk. Boleh dapatkan dia punya alat-alat ke tu dengan senang awak boleh buat. Tapi bagi saya tak kisah awak fikirkan je produk apa-apa, yang penting mengikut teknologi yang kita ajar. Contohnya macam teknologi fashion, kena adalah teknologi apa kan. Cuma hari tu kita dah ringkaskan sikit lah teknologi tu kita buat satu ke dua. Kak Zaila ada sini kan? Kak Zaila? Ada, Kak Zaila ada tu. Ya. Berapa teknologi itu kita dah macam satu je kita kena buat sekurang-kurangnya 2 teknologi kan? Ya. Tapi kan kita dah memudahkan, kita nak boleh buat berapa teknologi. Itu baru perbincangan dengan Kak Mila. Kak Mila ingat, ketua panitia ingat nak buat satu teknologi saja, yang penting budak melaksanakan amali. Okey. Maksudnya dia orang boleh buat balik lah yang dia orang dah pernah buat sebelum ni. Tak ada masalah lah. Kalau nak boleh. Tapi tu tapi kena confirmkan balik dengan KP lah. Jadi tak, benda tu baru cadangan sebenarnya. Okey. Nanti kita confirmkan. Sebab yang itu agak dah ke belakang sikit, dia dah masuk lakaran awal tu. Yang penting kita sediakan borang tu, apa yang pelanggan kita nak. Itu saja yang penting. Tapi murid 3J ni sebahagiannya ada yang lakarannya dah siap, tapi kalau mereka nak ubah produk tak tahulah. Bagi saya tak payah ubah. Mana yang dah siap? Bagi saya lah yang lain-lain bagi saya kalau awak dah siap sesuatu benda tu, just cantikkan dia. Alright? Macam katalah dah siap lakaran. Sebab saya faham, ada budak, dia orang ni jenis suka yang buat lakaran dulu siap-siap. Buat lakaran dia, idea ada. Dia buat lakaran dia banyak-banyak. Dia siapkan lakaran. Tapi yang data pelanggan ni dia lambat sikit. Tak apa. Buat dulu mana yang awak rasa selesa. Kemudian kita cantikkan data tu. Bukan cantikkan data. Kita dapatkan data dan lakaran tu kita kenakan sikit dengan dia. Kita cantikkan dia sikit. Alright? Baik, kita teruskan. Okey, untuk yang tadi saya kata tadi, yang apa nama tadi? Lupa dah. Model fungsi. Okey, model fungsi ni dia adalah dia punya indikator dia. Jangan salah guna saya pun tersilap cakap tadi. Bukan terlalu nipis. Maksudnya yang garis putus-putus adalah untuk yang sedikit dan berguna, dan garisan yang beralun tu adalah tidak bermanfaat lah, tidak berbahaya. Alright. Kemudian kita teruskan kepada ni dia punya yang ini baru. Yang ini tidak ada pada tingkatan 2. Yang ini adalah kotak-kotak yang ada tu. Sebelum ni kami tak tahu di petang bahawa kotak-kotak ni ada signifikan dia. Alright. Jenis-jenis kotak dan jenis-jenis dia punya border luar tu lah ada signifikan dia. Di petang dia just bagi tahu kena buat kotak. Jadi itulah kadang-kadang saya bagi tahu dengan budak, kamu tak buat kotak pun tak apa, saya silap. Okey, saya dah betulkan dah. Tahun ni lah saya betulkan sebab saya baru tahu pasal buku teks tingkatan 3 ni. Baik, kotak tu ada fungsi dia. Okey, untuk kotak komponen. Kalau bujur subjek, maksudnya penerima kesan daripada objek awak, produk yang awak hasilkan. Kemudian yang super system tu adalah benda luaran yang tidak berkait dengan produk, tidak berkait dengan subjek. Jadi dia ada tapi dia memberi kesan kepada produk tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada membuat analisis berantai. Ini. Analisis berantai untuk apa ni? Oh, sesi. Ya. Alright.
Kasut masih tidak berkilat. Yang ini adalah perkara yang awak lakukan selepas awak siapkan model fungsi. Awak bertanya, bukan bertanya dengan orang, bertanya dengan diri awak sendiri. Kasut masih tidak berkilat. Contoh yang dalam buku teks ni dia bagi kasut pengilat kasut. Kasut masih tidak berkilat selepas menggilap. Kenapa? Air dan habuk masih melekat pada kasut. Kenapa? Tanya. Hanya tanya. Krim kasut tidak tersebar sekata. Mengapa pula? Sebab tekanan ketika menggilap tidak seragam. Kenapa tak seragam? Daya yang digunakan tidak seragam. Daya maksudnya yang kita guna untuk tonyor tu lah dengan tangan. Kemudian kenapa pula? Sebab mengejar masa dan tangan menjadi semakin lengur. Ya, awak cubalah kilat kasut. Memang sangat lengur. Alright? Sangat lengur. Saya dulu PKN dulu nak kilat kasut daripada pagi sampai ke tengah hari. Kilat kasut je lah kerja. Sampailah boleh nampak muka awak kat dalam tu. Contohlah kalau polis memang pening kepala. Alright? Jadi kita bertanya sampai satu tahap kita dah tahu masalah utama dia apa. Okey, masalah utama dia masa dan juga tenaga lah. Tenaga tangan kita tu. Okey. Jadi kita nak selesaikan masalah ini dengan menyelesaikan masalah tentang masa dan juga lengur. Daripada situ kita boleh tahu kaedah. Okey. Kaedah pengasingan. Ingat balik tingkatan 2 juga kaedah pengasingan. Bab 1 juga. Pengasingan ada dua, pemisahan ada dua. Pemisahan ada dua. Yang pertama adalah pemisahan ruang. Pemisahan ruang ada 7 kaedah. Pembahagian, pengekstrakan, kualiti setempat, penyarangan, filem dan nipis dan cengkerang boleh lentur, pengantara, tidak simetri. Okey, contoh tadi beg awak lah. Beg awak tu masalah utama dia adalah ruang yang tidak mencukupi. Contoh ada satu kawasan, satu benda je. Kita boleh gunakan kaedah pembahagian. Kita bahagikan ruangan tersebut kepada 3 atau 4 bahagian supaya nanti boleh masukkan lebih banyak buku dan perkara yang berbeza. Itu contoh pemisahan ruang. Sebab apa? Kita nak ruang itu kita nak bahagian itu ada sentiasa ada. Bukan berdasarkan masa. Contoh hari ni nak banyak, besok tak. Okey, tak. Itu bermaksud kita perlukan di setiap masa. Jadi ini pemisahan ruang. Kalau benda tu kita tak perlukan setiap masa. Contoh bila awak pergi camping. Bila awak pergi camping, awak perlu pasang kemah. Okay, bila awak dah tak pergi camping, awak nak balik, awak tak perlu dah kemah tu. Jadi awak kena simpan. Jadi ini dipanggil sebagai pemisahan masa. Apa dia pemisahan masa? Penyelesaian dia ada 7 juga. Yang pertama adalah kedinamikan, tindakan awal, tindakan berkala, tindakan keterlaluan. Keterlaluan ni maksudnya advance lah. Kamu buat tu lebih awal. Kamu jangkakan benda tu berbahaya. Contoh macam vaksin ni lah kan. Kalau yang tak setuju tak terpulang lah. Alright. Vaksin ni macam vaksin ni. Awak dah layak untuk mendapat vaksin. Bermula minggu hadapan, minggu ni tak salah saya. Yang umur 12 sampai 17 tahun. Vaksin tu dia adalah salah satu daripada kaedah tindakan keterlaluan. Bukan keterlaluan tu bermaksud apa yang dia buat tu tak tersesuai ataupun tidak bagus. Tindakan keterlaluan ni maksudnya awak tak sakit lagi. Tapi awak dah diberikan sesuatu untuk berlawan penyakit tersebut. Itu adalah tindakan keterlaluan. Sama juga konsep yang sama dalam kereta. Okay, dalam kereta awak ada nama, apa nama tu? Beg udara tu. Okay, beg udara tu perlu ke masa awak buat kereta? Tidak. Tapi bila berlakunya kemalangan, hari-hari ke kemalangan? Tidak. Kemalangan berlaku apabila berlaku kemalangan lah. Tetapi bila berlakunya kemalangan tersebut, barulah airbag itu akan berfungsi. Itu maksudnya tindakan keterlaluan. Benda tu nampak macam tak perlu. Tapi bila sampai waktu tersebut, bila berlaku sesuatu, dia akan diperlukanlah. Pengembangan terma, maksudnya bila panas dia kembang ataupun bila panas ada fungsi berbeza. Contoh, kemudian pembuangan dan pemulihan. Buang sekejap, lepas tu ambil balik. Lepas tu tindakan berterusan yang berfaedah. Buat benda yang sama sampailah dia kena dengan kita. Okey, itu adalah pemisahan masa. Ini saya bagi teori je ni. Okey, lepas tu nanti saya akan bagi ni. Okey, kemudian kita beralih pula kepada project brief. Project brief ni adalah tajuk tingkatan 1, bab yang ketiga. Okey, macam ni pula penceramah kat saya. Baik, project brief ni ada 7 perkara yang awak kena
Nyatakan. Ni nyatakan. Bermaksud project brief ni adalah satu proses di mana awak ada perbincangan awal dengan pelanggan. Okey. Tadi saya kata awak dah kumpulkan maklumat dengan pelanggan, betul? Jadi berdasarkan daripada maklumat yang awak dah dapat, awak kena ekstrakkan, awak kena masukkan ke dalam borang-borang project brief ni. Okey, apa dia borang project brief? Project brief ada satu borang yang dipanggil sebagai kriteria pertimbangan utama ataupun kita panggil borang project brief lah. Dalam ini saya ambil daripada buku teks tingkatan 1. Dalam senarai semak itu, kamu kena ada perkara-perkara ni lah. Okay. Yang pertama adalah fungsi dia. Okay, ini adalah TP1 awak. TP1 awak menyatakan fungsi produk awak. Soalan yang awak boleh tanya adalah apakah kegunaan produk tersebut? Apa guna produk ni? Kemudian di manakah produk ini digunakan? Contoh beg awak. Apa guna beg tu? Beg ini digunakan untuk membawa barang-barang keperluan peribadi. Di manakah produk ini digunakan? Di luar rumah semasa keluar berjalan atau melakukan tugas. Itu cara awak menjawab. Jawab tu dengan diri awak sendiri. Dan berdasarkan kepada borang. Berdasarkan borang. Okay? Berdasarkan borang yang awak dah bagi kepada pelanggan-pelanggan awak tadi. Jangan awak jawab seorang-seorang je. Awak adalah salah seorang daripada yang menentukan jawapan tersebut. Tapi dalam masa yang sama, awak jangan jawab seorang-seorang. Awak tengok dulu maklumat dalam borang-borang tersebut. Katalah, bagi Abu, beg yang digunakan ni adalah untuk menyimpan kasut bola dia. Contoh. Kemudian Aminah, Aminah menggunakan beg tersebut untuk menyimpan buku-buku sekolah. Fatimah pula menyimpan buku-buku, menggunakan beg tersebut untuk menyimpan alat-alat makeup dia. Contoh. Berbeza dekat situ. Tetapi apa general dia? Untuk menyimpan barang. Okey? Tak kisahlah kasut ke, makeup ke, buku ke, ini adalah kategori barang. Bukan kita simpan orang. Okey? Di manakah produk ini digunakan? Contoh tadi Aminah guna dekat luar rumah. Abu guna dekat Aminah guna dekat sekolah. Abu guna dekat padang. Apa nama tadi Fatimah pula guna dekat shopping complex. General dia apa? Gunakan di luar rumah. Tak ada orang guna beg dekat dalam rumah. Okey? Itu adalah cara-cara untuk awak menjawab. Alright. Awak yang kena tentukan jawapan-jawapan ni berdasarkan pada borang yang awak dah minta pelanggan tu jawab tadilah. Kemudian persembahan. Bagaimana cara produk ini dipersembahkan? Okey, dalam buku teks awak dia bagi tahu macam mana nak dipersembahkan. Kemudian tujuan pasaran. Siapakah yang akan menggunakannya? Tanyalah soalan-soalan tu sebut. Okey, saya tak perlu tengok. Saya tak perlu nyatakan rasanya. Benda ni dah ada dalam buku teks. Awak boleh merujuk buku teks awak, muka surat 44. Ni ada soalan dan juga jawapan untuk produk yang dinyatakan dalam buku teks lah. Iaitu berus kasut. Okey. Ada soalan-soalan semua ada kat situ. Jadi awak menjawab secara directly menggunakan borang tersebut. Kemudian, bila awak dah isi borang ni ataupun awak dah jawab soalan-soalan tersebut, okey, ini adalah contoh di mana dia dah menjawab lah catatan. Catatan tu jawapan dia lah. Kemudian, okey. Bila awak dah siapkan borang tersebut, awak dah siapkan program project brief tadi, awak kena ringkaskan. Okay, kena ringkas. Sebab apa? Tadi awak tanya soalan ada banyak soalan. Tapi awak kena ringkaskan apa yang awak nak. Contoh tadi. Fungsi beg awak tadi, fungsi dia apa? Untuk menyimpan barang di luar rumah. Contoh satu je cukup. Ayat dia panjang. Menyimpan barangan peribadi di luar rumah. Ataupun di luar lah. Alright. Kemudian persembahan. Persembahan ni boleh jadi warna, bahan, hiasan, itu semualah. Tujuan pasaran untuk siapa? Untuk pengguna yang sering keluar rumah. Yalah, orang keluar rumah selalu dia pakai beg. Contoh. Kemudian kuantiti ni berapa? Kuantiti ni awak boleh tentukan lah. Berdasarkan pelanggan awak lah. Kalau kata pelanggan awak ada 100 orang lah untuk unit fasa pertama. Yang ini awak boleh tentukan secara bukan sembrono. Awak boleh tipu-tipu sikit lah. Okay. Awak boleh agak-agak sikit. Okay. Contoh beg awak ni sangat laku. 1000 orang nak beli. Contohlah. Okay. 1000 orang nak beli. Okay. Unit pertama, fasa pertama kita bagi 1000 unit. Okay. Kemudian style. Gabungan bentuk geometri yang itu style ni. Style atau gaya ni awak tentukanlah sebab fashion sangat mengikut trend. Jadi awak kena tengok trend.
Contoh kalau sekarang ni tengah trend Korea, buatlah hiasan-hiasan yang berkaitan dengan Korea. Kalau sekarang ni tengah trend game-game tertentu, contoh Among Us ke, apa Mobile Legend ke, PUBG ke, okey, awak nyatakan, okey, berdasarkan kepada game dalam talian yang sedang mendapat sambutan PUBG. Okay, contoh, alright? Jangan awak, oh cikgu, kenapa awak letak PUBG ni? Tak saja, saya minat PUBG. Tak nak lah, bukan awak yang nak beli benda ni. Awak nak jual kat orang, jangan awak seorang yang minat. Contoh, pelanggan awak semua minat PUBG. Awak pun gunalah PUBG. Hiasan dia. Kalau pelanggan awak semua suka design songket, jangan awak pergi buat PUBG, buat dia design songket. Okay? Alright? Kemudian kualiti, kualiti ni biasalah kita akan exaggerate lah sikit. Kualiti macam mana kita nak kualiti yang baik, kualiti yang tinggi, memerlukan ruang penyimpanan yang besar. Alright? Itu adalah satu benda yang subjektif lah. Kemudian anggaran kos, yang ini yang selalunya orang akan bermasalah. Okay, untuk anggaran kos, awak agak aja dulu. Ataupun awak boleh masukkan dalam kuestionnaire awak, berapakah harga beg yang anda nak? Kalau katalah saya jual satu beg yang memenuhi kriteria yang awak nak, pelanggan tu sanggup bayar berapa? Awak boleh buat dalam kuestionnaire. Katalah dia jawab RM50. Yang seorang ni jawab, aku tak ada duit, RM10 cukup. Katalah kawan yang seorang lagi ni kata RM25. Awak ambil purata ataupun awak ambil satu harga yang munasabah. Contoh kata kawan tadi RM50 mahal sangat. Katalah RM25 murah sangat. Jadi awak ambil di tengah-tengah. Jangan ambil RM10 tu. RM10 tu memang tak ada duit. Okey? Ambil yang tengah-tengah antara 25 dengan 50 tadi. Anggaran dalam 40 ke RM35 tu masih dalam range yang sesuai. Okey, jangka masa. Yang ini kita ada masa sehingga 13 minggu saja. Sehingga minggu terakhir tu lah. Takkan terakhir tu baru nak hantar. Tak boleh lah. Okey? Kita ambil masa 10 minggu lah. Okey, 10 minggu. Sebab awak dah buat dah sikit. Okey? Dan ada masa cuti sekolah ni pula, lagi senang. Awak boleh terus buat. Okay? Oh, dah 9.30. Baik, saya teruskan dululah aplikasi Project Brief. Bila awak dah siap tu, dah dapatkan semua maklumat, awak boleh tulis dalam borang ni. Alright, tajuk dia apa, gambaran keseluruhan projek, reka bentuk produk. Yang ini semua ada dalam buku teks awak, buku surat 46. Dan kalau awak perasan, semua ini adalah berdasarkan kepada ni, ciri-ciri project brief tersebut. Daripada sinilah awak akan dapat apa yang awak perlu tuliskan. Awak perlukan tajuk, gambaran keseluruhan, reka bentuk produk macam mana, kriteria itulah. Kemudian perancangan dia, perancangan tu awak nak, okey, minggu pertama buat apa, minggu kedua buat apa, minggu ketiga buat apa. Kemudian daripada situ awak buat analisis, kajian reka bentuk. Analisis tu bermaksud awak dah lakar tadi, awak analisis benda tu. Alright. Kemudian lakaran idea, kemudian barulah awak penghasilan mockup atau model. Jadi hasilnya adalah borang ini. Awak mengisi borang ini berdasarkan keperluan dia. Tu, nampak? Okey, semua ada dalam tu. Okey, bermaksud kalau masa tingkatan 2 dulu awak tak beri perhatian, awak tak akan faham apa yang awak kena buat. Itu sebabnya saya kata dulu penting. Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 2, awak kena faham apa yang awak tengah buat. Okey, dan awak kena tahu apa yang awak nak buat sebenarnya nanti. Bila yang awak nak kena tahu nak buat? Sekaranglah tingkatan 3. Alright, hasil bila tingkatan 3 awak gabungkan. Apa perasan tak? Semua dalam masa saya bercakap tadi tu, semua bukan benda baru. Semua adalah benda yang awak dah belajar tingkatan 1 dan tingkatan 2. Okey, bab 2.1.1 ni adalah semua yang awak dah belajar tingkatan 2 dan tingkatan 1, awak gunakan semula untuk hasilkan produk. Okey, apa maksud dia? Maksudnya awak belajar daripada mula sampai habis dan untuk awak aplikasikan buat produk. Selama ni kita buat produk sikit-sikit je. Okey, saya kata contoh mechanical. Saya kata okey, hasilkan produk ni. Itu saja. Saya tak kata buat daripada mula ni. Daripada mula maksudnya daripada mengenal pelanggan apa semua, menyatakan produk yang nak dilaksanakan, tak perlu. Jadi saya kata okey, produk yang awak kena hasilkan adalah fidget spinner contoh fidget spinner.
Okey, kamu kena buat apa? Sekarang buat lakaran. Itu saya kata macam tu. Tapi itu adalah proses-proses yang diperlukan. Kenapa saya kata proses? Masa saya kata saya suruh buat fidget spinner tu, saya berlagak ataupun saya memainkan watak seorang pelanggan. Saya pelanggan lah. Saya kata kat mereka saya, oi, aku nak fidget spinner aku sekarang. Siapkan sekarang fidget spinner. Itu maksudnya. Pelanggan ni kan demand. Demand lebih. Okay. Maksudnya cikgu masa tu tingkatan 1 dan tingkatan 2, dia memainkan peranan sebagai seorang pelanggan. Tetapi di tingkatan 3, kami ini guru-guru bertindak sebagai seorang yang membantu kamu menyelesaikan produk ini berdasarkan pelanggan kamu sendiri. Okay. Kami ni tukang bantu je. Okay. Satu persatu. Kamu yang kena cari produk. Sebab apa saya kata macam ni? Supaya kamu bila dah habis kelas ni, kamu, wih, apa produk aku nak buat ni? Macam seronoknya ni. Nak buat ni. Pergi tanya mak. Mak apa yang mak nak kat dapur ni? Contoh dia nak apron yang boleh masuk macam-macam barang. Contoh ataupun macam kita stick to the kita teruskan dengan program kita nak buat bag. Okay, mak nak bag yang macam mana? Tanya mak kita dulu. Tanya abang kita dulu, tanya kakak kita dulu, tanya ayah kita dulu. Jangan kita tanya terus pelanggan di luar sana. Pelanggan awak yang ada dekat dengan awak tu awak tanya dulu. Alright? Okay, itu saja untuk hari ini. Okay, jadi tugasan awak. Okay, saya dah masukkan dah rasanya semalam. Okay, semalam tugasan awak kena, macam Cikgu Minani kata tadi lah, awak kena fikirkan satu produk yang awak rasa awak boleh buat. Okay, kalau katalah Cikgu Zaila kata tadi, dah boleh gunakan satu teknologi je ataupun satu reka bentuk saja, jenis reka bentuk. Lagi mudah. Okay, awak dah belajar reka bentuk makanan. Awak dah bosan sangat tak tahu nak buat apa, awak pergi dapur, awak masak sesuatu, kemudian awak hias dan juga awak hasilkan pembungkusan dia sekali. Itu juga adalah salah satu daripada reka bentuk. Awak buat nasi goreng. Awak buat nasi goreng. Awak beli yang kotak makanan tu. Okay. Kemudian awak ceraikan dia. Kemudian awak buat dalam awak buatlah dia macam, awak ceraikan dia, awak tangkap gambar. Kemudian awak cantumkan balik, awak tangkap gambar. Lepas tu bekas minuman pula awak ambil, awak tangkap gambar. Awak ceraikan, lepas tu awak tangkap gambar. Benda tu dah ada. Cuma awak kena design bagi dia cantik. Okay. Saya kalau boleh tak nak susahkan awak. Jadi saya bagi idea-idea yang mudah. Contoh macam awak kata awak nak buat bag. Dan awak kena hasilkan satu produk. Bukan awak hasilkan mock-up macam tingkatan 2 atau tingkatan 1 awak hasilkan mock-up. Bukan awak kena hasilkan produk. Bermaksud, saya tengok pada di SKP. Okay. Awak kena menghasilkan satu produk yang mencapai objektif dan membuat dokumentasi secara sistematik tu adalah TP6 lah. Bermaksud kalau awak buat daripada mula sampai akhir, awak ikut cakap cikgu, awak akan dapat TP6 secara automatik. Sebab apa? Menjustifikasikan penambahbaikan ni, ini langkah terakhir ni, kalau awak siap je, dia terus pergi 6. Kenapa? Sebab awak dah hasilkan produk dah siap. Okay. Kemudian awak buat dokumentasi. Sebab daripada langkah 1 sampai 5 tu, awak kena buat dokumentasi. Jadi bila awak dah siap saja yang nombor 5, okay, TP5, awak dah tentu-tentu dapat TP6. Okay, untuk bab 2 ni sangat mudah sebab dia tidak melibatkan kamu punya produk boleh digunakan oleh orang lain. Alright, just sekadar awak boleh guna produk tu terhasil dan mencapai objektif. Contoh kalau awak buat bag yang boleh simpan barang, maksudnya bag awak tu boleh simpan barang. Tak perlu kata bag tu tak boleh simpan barang, tak boleh lah. Ataupun bag tu perlu tahan lasak, tidak. Sebab kalau objektif awak adalah untuk menyimpan barang yang banyak, siap saja dia jadi cukup untuk TP6. Sangat mudah TP6. Berbanding dengan subjek-subjek lain. Saya ni traveller lah, saya ajar banyak subjek. Subjek geografi paling susah. Sebab dia bila awak dah hasilkan kertas kerja ataupun kerja lapangan awak tu kena boleh bantu kawan awak yang lain baru dapat TP6. Itu sangat susah. Okay. Kamu just hasilkan seorang-seorang pun boleh. Kalau saya tak pasti. Cikgu Minani dengan Cikgu Zaila, kalau katalah diorang nak buat secara berkumpulan, boleh tak? Berkumpulan produk boleh tapi dokumentasi asing. Okey. Baik, maksudnya kamu kena buat asing-asing lah, sama juga sebab
sebenarnya kalau dokumentasi asing tu nanti kita bincang lah. Cikgu Zala ni malu. Right. Dokumentasi tu awak buat seorang-seorang. Okay, awak boleh berbincang. Awak gunalah Google Meet. Awak pandai buat Google Meet kan. Okay, ataupun awak buat satu grup WhatsApp ataupun grup Telegram. Awak bincang lah 5-6 orang ataupun saya bagi kebenaran lah. Awak ada 19 orang dalam kelas saya. Dengan Cikgu Minani ada lebih kurang dalam bilangan yang sama 18 ke 19 macam itulah. Jadi awak boleh kumpul dalam 5 orang. Okay, contoh ada 5 orang. Yang mana yang rajin-rajin tu awak panggil. Weh, jom lah buat sama-sama. Okay. Buat sama-sama. Produk yang sama. Cuma dokumentasi tu berbeza lah. Awak buat sendiri lah, tulis sendiri. Alright. Produk yang sama. Kalau bila hasil tu pun sama, saya cakap jujur lah. Tak maaf Cikgu Zala. Saya kata saya terima je. Walaupun sama daripada segi hiasan, daripada segi reka bentuk, semua sama. Saya terima. Alright. Jangan kalau awak tak mampu buat seorang-seorang, jangan buat seorang-seorang. Sebenarnya ada grup ni. Macam kelas saya memang baikkan grup jadi tapi produk contohnya satu grup tu 4 orang. Saya memang galakkan dia orang hasilkan 2 produk yang sama. Jadi macam seorang tu cuma share 2 produk, satu produk. Tapi dokumentasi semua kena buat setiap individu. Macam produk tu contohnya kalau satu grup tu 4 orang, dia kena hasilkan 2 produk kat dalam grup tu. Yang pasal prasyarat ni, dia memang prasyaratnya begitu. Yang mana ini bukannya kita buat suka-suka. Yang dalam kumpulan ni, satu produk tu hanya boleh share untuk 2 orang saja. Jadi kalau kumpulan lain nak buat produk yang sama tak ada masalah. Tapi mesti ada 2 hasil. Begitu. Cuma dokumentasi seorang satu. Kiranya satu produk tu yang boleh share untuk 2 orang. Kita tak nak macam terlalu ramai sangat share satu produk nanti itu yang memang kita dah buat untuk monitoring. Saya bayangkan dokumentasi tu sama. Cuma produk tu setiap orang tu hasilkan seorang satu. Contoh macam yang katalah ada 5 orang dalam satu kumpulan tu, A, B, C, D, E. A buat satu produk, bukan buat satu produk, hasilkan satu produk. B buat satu produk dekat rumah dia, C buat dekat rumah dia, D buat, tapi dokumentasi semua sama. Itu dalam fikiran saya lah sekarang ni. Macam ni dokumentasi dia memang akan sama dengan kawan dia tu, memang sama. Dia akan macam lakaran tu diorang boleh buat sama-sama lah maksudnya. Tapi bila PKP ni dia lain lah sikit. Macam kadang-kadang lah dia orang nak share kat WhatsApp ke apa. Tapi memang dokumentasi tu dia kena buat satu. Maksudnya dia seorang ada dokumentasi. Tak kira salah kalau dia nak sama dengan kawan dia sebab dia orang dah satu kumpulan kan. Jadi mungkin dokumentasi A dengan B dia sama. Tapi dia orang kan seorang tu kena ada dokumentasi dia sendiri. Maksudnya setiap orang dalam kumpulan tu hasilkan satu dokumentasi. Walaupun sama, tak ada masalah lah sebab dia orang memang satu grup kan. Cuma produk kita bagi kelonggaran satu produk boleh 2 orang. Share 2 orang lah. Kalau nak buat seorang-seorang pun tak apa. Tak apa. Tu saya masukkan tadi. Alright. Cumanya nanti walaupun dokumentasi tu seorang satu boleh sama, dia tak boleh 100% sama. Yang mana kadang-kadang budak-budak ni kan dia macam copy paste saja. Nak copy paste pun mereka kena pastikan nama diubah, nama pelanggan ubah. Ada setengah pelajar ni dia copy paste. Kat situ dah nampak ada bahawa mereka itu kesilapan itu mereka copy orang lain punya. Sebab dia tak ubah, dia terus bagi dekat situ. Sama sebiji. Nama pun nama orang lain. Tak apa, yang itu kita boleh bantu sikit-sikit. Yang itu kita boleh bantu sikit-sikit. Maksudnya kalau kita perasan, tukarlah nama sikit, umur apa semua tu kita boleh bantu sikit-sikit lah. Yang penting yang macam Kak Zaira katalah, ketetapan dia paling ramai pun satu produk boleh 2 orang. Dokumentasi sama tak kisah, cuma tukar sedikit lah detail-detail yang boleh ditukar dan diubah tu kita tukar. Contoh warna ke apa ke, itu kita pulang lah, kita tengok macam mana nanti. Alright, setakat ini itu sahaja. Dan awak kena sepanjang cuti. Sebab kita minggu depan dah cuti Jadi sepanjang daripada hari ini sampai kelas kita seterusnya, fikirkan produk. Kalau awak nak teruskan dengan produk bag, teruskan. Okay. Kalau awak nak teruskan dengan produk bag, teruskan. Kalau awak ada idea lagi yang baru, awak boleh buat idea baru. Dan dalam masa yang sama, kamu boleh consult dengan saya lah. Kalau cikgu Minani, awak boleh tanya cikgu Minani secara direct. Ataupun awak boleh tanya saya secara direct. Alright. Tanya dengan saya, cikgu ini sesuai tak? Ini sesuai tak? Sebab saya ajar 3G.
3G dah ada beberapa orang yang ada idea dia. Saya bagi tahu lah kat sini. Dia nak buat kipas automatik. Maksudnya kalau ada orang lalu dia on sendiri. Dia tak payah nak tak payah kita nak tekan switch. Okay. Yang itu adalah satu contoh dia lah. Dia nak buat macam mana tu saya tak tahulah. Dia kata dah benda tu dah ada. Cuma nak kena design cantik sikit lah lagi. Dia kata okay, tak apalah, terpulang pada kamu. Yang penting idea tu ada. Alright. Yang saya nak dalam masa 2 minggu ni fikir idea saja. Okay. Fikir idea 2 minggu. Lama tu fikir idea 2 minggu. Kita ada 10 minggu. 2 minggu untuk fikirkan idea saja. Dan fungsi produk tersebut. Alright. Kalau tak jelas juga apa yang saya cakap ni, dalam grup RBT tu saya dah nyatakan macam mana awak nak cari idea. Okay. Kita ke sesi ni lah. Soal jawab. Kalau awak ada apa-apa pertanyaan ke, Badrul nak tanya apa-apa ke, Farha ataupun Eliana ada nak tanya apa-apa ke. Kita ada 3 orang cikgu kat sini dengan 3 orang murid. Seorang satu. Tadi nampak Syasha macam masuk baru nak tanya khabar pasal dia. Dah keluar. Syasha dah keluar balik baru nak tanya tadi. Itulah, tadi nak tanya macam tak apalah nanti dulu. Mungkin tak ada ni kot data masalah internet kot. Tadi dia masuk, saya perasan tadi dia masuk. Tapi lepas tu tak ada. Okey, siapa tadi ya? Farha tak ada soalan? Farha ke? Bukan, Eliana tak ada soalan. Farha tak ada soalan? Ada soalan ke? Eliana tak ada. Farha, okey Farha. Farha tak ada. Badrul tidur ke apa tu? Badrul buat apa tu? Tak ada. Okey, baik. Okey je. Kalau ada apa-apa soalan tengah makan ke, tengah minum ke, tiba-tiba tengah main basikal ke, terfikir, kalau RBT buat macam ni boleh tak? Tanya je secara direct. Tapi kalau dengan saya, cikgu-cikgu ni tahulah, kalau mesej dengan saya 3 hari boleh jawab. Okey. Kalau nak cepat, biasanya call lah. Tapi saya tak galakkan call lah. Mesej je, saya akan jawab, cuma lambat. Okey. Kalau ada kemuskilan. Ada 2 minggu awak ada 2 minggu. Jadi awak fikirkan apa yang awak nak buat. Kalau awak nak teruskan pun tidak ada masalah. Kalau awak nak consult dengan kami bila-bila masa je pun tidak ada masalah. Yang penting kamu ada minat nak buat. Itu saja. Kita bantu awak dapat TP6 supaya nanti bila tahun depan awak tak adalah orang kata susah nak masuk kelas yang awak nak. Alright. 3J kalau boleh nak dapatkan awak semua TP6 untuk RBT supaya awak layak masuk ke kelas yang awak nak. Okay? Kelas STEM. Kelas STEM. Kelas gabungan STEM. Kelas STEM. Kelas yang kali kan. Itu adalah sebab sekarang dah tak ada exam tau. Ini adalah peluang awak untuk masuk berdasarkan pada pencapaian. Awak pun boleh bersaing dengan kawan-kawan awak yang depan-depan tu. Saya cakap terang lah. 3A ke, 3B ke, 3C ke. Kalau dia malas buat dapatkan TP ni, tahap penguasaan, dia rugi. Katakanlah awak dapat TP 6 untuk bab 2. Bab 1 awak dapat TP 5. Bab 3 awak dapat TP 5. Awak lebih layak berbanding diorang yang tak buat langsung. Okay. Walaupun awak daripada 3J. Dia orang tak boleh petikaikan yang itu. Okay. Dalam masa sama saya bantu awak. Bukan saya biarkan awak seorang. Kita bantu sama-sama. Alright. Kalau ada soalan just tanya je. Okay lah, saya dah drag dah lama sangat ni. 9.45. Takut nanti cikgu awak yang kelas terus ni marah pula. Okay, itu saja untuk hari ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Farha.